الله 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 يا الله 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 يا الله. Kita nak belajar bahagian pertama. Tadi saya ada terang cara kasar. Bahagian sifat yang pertama nafsiyah. Nafsiyah. Pengertian. Mula faham dia punya pengertian. Sifat yang dinisbahkan salin satu-satu. Tanya ibu. Apa saya baca ni salin? Sifat yang dinisbahkan, apa maksud nisbah? Diletakkan, dikategorikan. Itu nisbah tu, kategori, nama nisbah. Atau disandarkan diri zat itu dan tidak disandarkan kepada yang lain. Tidak disandarkan pada sifat zat, tapi diri zat, itu nama dia nafsiyah. Juga dipanggil sifat zatiyah. Diri itu bukan zat tu. Kerana merujuk kepada zat. Dia adalah sifat yang berhubung kait dengan zat. Berhubung terus dengan zat Allah. Jadi nafsiyah ni dia adalah bahagian sifat yang berkait dengan diri zat. Nama dia juga dipanggil sifat zatiyah. Zatiyah ni. Apa sifat dia? Dalam 20 tu, apa yang dinamakan, dimasukkan dengan sifat yang pertama ni, nafsiyah. Hanya satu. Apa dia? Wujud. Itu tarif dalam perkataan. Itu tarif bagi sifat tu. Wujud tu. Yalhalul wajibatuz zati ma damatiz zat ghairu mu'allalatin bi'illah. Hal yang wajib bagi zat selama ada zat. Hal yang wajib bagi zat selama ada zat. Kalau tak ada zat, adalah nafsiyah. Hal tu wajib bagi zat, maknanya zat tu ada. Zat tu wujud. Zat tu ada. Sifat ini ada pada zihin, tapi tiada pada mata kasar. Wujud ini, Allah ni, wujud ini tak nampak. Dia bukan benda luar fikiran kita, tapi dia ada dalam fikiran kita. Dia ada, kita rasa dalam hati kita. Kita saksi dengan hati kita, dengan mata hati kita. Tapi mata kasar tak nampak akan wujud dia. Boleh faham tak wujudnya apa kan? Dia boleh wujud, mesti ada zat. Bila ada, mesti ada sesuatu. Kita kata ada lampu, mesti ada zat lampu. Mesti ada zat lampu.
Dalam kepala kita, dalam zihin kita ni dah terbayang. Mesti ada sesuatu. Mesti ada benda dia. Mesti ada rupa. Macam mana rupa Allah? Itu dia tahu. Dia rupa Allah. Tapi yang kita tahu, wajib kita kata, dia bukanlah hanya benda-benda tipuan, bayangan. Tetapi dalam fikiran kita, ada dia wujud dan dia zat dia ada. Dia ada zat. Lepas tu kalau kita tengok rukun syahadah kan, ada 4 betul kan? Ada 4. Yang pertama hendaklah mengisbatkan akan wujud zat Allah. Tu. Sebelum rukun syahadah tu ada 4. Mesti yakin Allah ni wujud dengan zat. Tu dia kata tu. Hal yang wajib bagi zat. Apa yang wajib bagi zat? Selagi ada zat. Maknanya selagi ada zat, mesti ada wujud. Betul? Macam mana kita kata ada zat yang tak ada wujud? Mustahil akal. Mustahil akal. Benda kalau wujud, mesti ada zat. Benda kalau wujud, mesti ada zat. Mustahil benda wujud, tapi tak ada zat. Mesti ada zat. Dia punya teori dia, formula dia apa? Sesuatu yang wujud mesti memiliki zat. Wajib sesuatu itu wujud kerana dia memiliki zat. Itu nama dia sifat wujud. Wujud dengan apa? Wujud dengan zat. Mesti ada sesuatu yang dirujuk. Apa yang dirujuk? Itulah zat. Benda wujud, akal kata, mesti ada zat. Kita kata dalam bilik itu ada orang, mesti ada zat orang. Dalam bilik itu ada kipas, mesti ada zat kipas. Selagi kita kata benda tu ada wujud, zat mesti ada. Kalau dah tak ada, tak ada lah. Nafsu, hantu. Apa? Dia ada zat. Kalau makhluk nama dia tak panggil zat, nama jirim. Betul. Jirim ni ada dia pecah bagi kan. Ada yang halus, ada yang kasar. Pada macam mana? Hantu. Tak dengar. Lagi dia makhluk, dia mesti ada zat. Cuma bila dia ada zat, kerana dia, kalau makhluk dia ada apa? Dia panggil jirim. Kalau Allah dia punya pada zat. Kalau makhluk dia panggil jirim. Bila ada jirim dia mesti ada arat. Betul tak? Mesti dia wujud. Dia mesti wujud. Bila wujud dia ada jirim. Tak kira lah jirim dia macam angin ke macam apa itu yang kita faham. Itu jirim tu dia punya arat bagi pada yang kita belajar lah. Bagi pada 4 kan. Ada jauhar 4. Ada yang kita baca lagi apa dia? Kasif. Kasif apa? Benda yang boleh pecah bagi. Ada benda halus. Nama dia jauhar 4. Jauhar 4 ni bagi pada 2 pula. Itu macam atom, molekul. Satu lagi merakab benda yang bersusun. Ingat tak? Ingat ke tak ingat? Bila patah balik tak ingat? Dah belajar kan? Dah belajar dah. Jangan tunjuk muka tengah-tengah. Dah belajar dah ni. Dah banyak kali belajar. Itu tak? Slide. Man. Slide tak nampak online. Yang kita cakap banyak kali pasal arat ni. Mana pula yang ni lah. Ni kan kita belajar ni kan. Arat ni datang daripada mana? Datang daripada jirim. Yang ni. Kan jirim ni benda yang ambil ruang. Jirim ni apa? Jirim ni kita kata makhluk lah senang.
Ada yang dia tak nampak betul, tapi dia ada. Macam Tak ada slide. kan? Allah tidak menyerupai sesuatu. Kan kita kata kan, sesuatu bagi pada berapa? Ingat tak? Sesuatu bagi pada berapa? 3. Tak ada slide. Satu apa? Sesuatu yang boleh dilihat dengan ada. Kan? Nombor 2, sesuatu yang boleh dilihat dengan tiada. Ingat kan? Nombor 3, sesuatu yang boleh dilihat dengan tiada dan ada. Itu yang penting. Dia tidak boleh dilihat dengan ada dan tiada. Tapi dia ada. Dia ada. Dia adalah amrun i'tibari. Kan dah baca kan? Dah baca belum? Dah. InsyaAllah. Dah belajar. Betul. Okey, dah belajar. Kenapa slide ni asyik hilang-hilang kan? Tak apa lah, nanti kita ulang lagi lah. Okey, ni Okey. Ini dah dapat Ini dah faham Sifat dia satu. Pengertian tafsir dia ni. Okey, tengok ni pula. Tu ni. Salin satu tau, jangan nak kena roboh dan semua. Ada satu. Wujud ertinya ada, lawannya tiada. Ada yang satu, ada yang perlahan. Salin dengan penuh emosi, dengan enjoy. Wujud ertinya ada. Ini dua baca. Jangan stres. Mata gerut, aduh. Mana nak dapat? Relax. Bayangkan sekarang ni kita berada di tepi swimming pool. Ya boy? Bayangkan kita berada di tepi sikit congkak. Tak perlu wajib. Bayangkan kita berada di chalet maklam. Chalet maklam. Sambil Abang Razak bakar ikan bawang. Abang Razak nak bakar ikan bawang ke? Ada ikan bawang? Kan dah hanyut balik. Sampai bawa ikan bawang. Dah stok Bayangkan kita belajar begitu kan. Relax, salin, enjoy, faham. Itulah. Jangan sekali-kali perkataan payah tu lalu kepada kita. Besar wujud ini. Jangan cakap. Biarkan dia berlalu pergi dengan kemalasan diri. Biarkan dia berlalu pergi dengan kebodohan hati. Itu yang kena buat saja tu. Biar lebih. Kita nak baca, nak faham. Saling membelahan. Wujud artinya ada, lawannya tiada. Itu wujud tu. Pada makna tetap benar sungguh. Ini pada makna dalam kitab Masalah Tauhid. Wujud ni maknanya betul tetap dia ada. Benar sungguh dia ada. Apa lagi fakta wujud Allah ni? Wujudnya tidak dikeranakan dengan sesuatu sebab. Allah ni wujud ni tak ada sebab apa. Sebab dia nak memerintah bumi? Tidak. Sebab dia nak ciptakan bumi? Tidak. Sebab dia nak buat sesuatu? Tidak. Sebab ada kuasa suruh dia wujud? Tidak. Sebab dia mengambil faedah? Tidak. Dia menguntungkan bumi? Tidak. Tidak dikeranakan dengan kerana. Dalam kisah kata saya kata, macam mana kenyang kerana makan? Bukan.
Wujud Allah begitu. Bukan konsep lazim melazimi sebab dan akibat. Bukan. Wujud Allah ni bukan kena-mengena dengan sebab dan akibat. Kenapa Allah wujud? Sebab dia nak cipta bumi. Tak. Akibat daripada Allah wujud, maka Allah akan turunkan hukum. Tak. Bukan. Bukan ada sebab, bukan ada akibat dia nak buat. Tak. Seperti melazimkan kenyang dengan makan dan lain-lain. Dapat ke salin ni? Boleh salin Tengah salin Ustaz. Lambat. Tengah salin. Veteran, Allah. Kami kita shopping ni banyak tak veteran ke? Bertuduh sampai 12 line, 40 line, veteran pun. Tak apa, pelan-pelan. Allah pandang dengan kasih sayang. Hamba aku belajar nak kenal aku. Semoga Allah bagi rahmat pada kita yang usaha sungguh-sungguh lah. Allah bagi rahmat, Allah bagi di syurga, Allah bagi kita mati husnul khatimah. Nanti dalam kubur dah tengok syurga dah. Pagi dan petang tengok syurga dalam kubur. Pagi petang dia akan melihat syurga. Rasulullah kata, aroma syurga masuk dalam kubur. Lihatlah kita dalam kubur tu. Amin ya Allah. Mati dalam mati masuk syurga. Malaikat tukar kain kapan bagi pakaian syurga. Malaikat tukar bumi yang kita baring tu, yang sempit tu, yang miring tu, ada kiblat tu, dia beri kita hamparan. Berilah hamba ku tu hamparan. Rasulullah kata, berilah hamparan. Besarkanlah kuburnya sebesar 70 hasta persegi. Dalam hadis tadi tu. 70 hasta, 105 kaki. Kurang 105 kaki. 5 kaki tu, berapa kaki? 60. Depan belakang? Kau tengok moderator, dia begini je. Sap, berapa kaki? 80. Itu nama moderator. Dia tengok ni, sap berapa kaki? Sap berapa kaki? Siap. Berapa? 60 juta. Main ni, nak program ni. Itulah moderator, ini berapa kaki? Tak bawa ruler lah Ustaz. Itu berapa kaki bawah? Tinggi. 7. Lebar? Tengok. Itu nama moderator. Paling, passion nombor apa? Passion apa? Passion nombor. Orang tukar kuting kan dia mahir yang bidang mereka. Tu Abang Haji pun belakang boleh tu juga. Itu saat Nabi beras tu belakang. Belakang ni. Tu Haji Tuan Nabi beras. Itu pun boleh tu juga. Tengok you tahu. Rasulullah kata orang yang mati beriman ini akan diluaskan kuburnya 70 hasta persegi. Ini 60 orang kata. Luarnya kubur. Kerja dia apa? Rehat-rehat. Kerja dia apa? Pagi tengok syurga, ada pintu. Petang tengok syurga, pagi tengok syurga, petang tengok syurga. Lepas tu, arwah kubur masuk syurga. Dan dia lihat. Kalau kita baca hadis daripada ulama-ulama India, ada hadis yang sebut dah sampai dengar tersebut. Maka datanglah bidadari dalam kubur tu, dia nak pegang bidadari tu, bidadari pakai rantai dia kata. Jadi rantai ni berterabur, jadi orang mati ni nak ambil rantai tu ada kiamat. Dia kata gitu. Ada juga kitab kata itu. Ulama-ulama negara hadis India ni mereka kata itu. Jadi itu yang kita haraplah. Dalam dosa yang banyak, dalam lalai, dalam mereka, tapi masih harap tinggi untuk masuk surga.
Para Allah bukan. Jadi kita sacrifice masa rehat kita ni, kita korbankan dengan harap kita datang ni kita dapat kenal Allah. Dan Allah pasti tak sesian kita. Okey. Lagi apa dia kata ni? Wajib akal meyakini akan Allah itu ada. Okey. Yakin ni mesti sampai peringkat apa? Jazam. Apakah makna jazam? Rasa yakin yang tidak dikelahi dengan syak, zan. Kenapa kelakon selalu orang perempuan jawab? Orang lelaki agak malu-malu lah nanti kan. Itu kita mesti tahap yakin dulu tak apa. Wajib akal meyakini. Wajib apa? Yakin apa? Jazam. Tak ada goyang, tak ada ragu, tak ada syak, tak ada zan, tak ada waham. Allah itu ada. Adanya apa? Wujud. Apa lagi dia kena etikat dalam bab wujud ni? Zat Allah tidak ada yang menjadikan dia. Tu. Khususnya bagi zat Allah saja. Selain daripada Allah, ada yang diciptakan. Itu salah je tuan saya betulkan. Bukan cepat lah tu. Ciptakan. Khususnya ni khusus bagi zat Allah. Tak ada yang menciptakan Allah. Wujud dia tak diciptakan. Wujud makhluk diciptakan. Wujud Allah tak diciptakan. Wujud dia tidak ada sebab, tidak ada kerana. Wujud makhluk ni ada sebab. Sebab apa? Mak bapak kahwin, kita lahir. Orang tanam pokok benih, keluar pokok. Keluar buah. Ada sebab dia. Tapi wujud Allah ni, dia tak ada sebab. Dia tak ada kerana. Dia tak ada konsep lazim. Tak ada konsep sebab dan akibat. Artinya, bila kita katakan wajib ada zat Allah itu, pengertian ada itu bermaksud ada yang tak ada yang menjadikannya. Itu maksud Allah tu ada. Maksud dia apa? Maksudnya ada dia, tidak ada yang menjadikannya. Itu tanya Tok, siapa jadikan Allah? Nak jawab apa? Tiada yang menjadikan. Jadi Allah tu dia buat diri. Ya ke? Tidak. Tahun berapa Allah tu jadi tu? Tak ada tahun, dia tak ada masa. Bila? Dia tak ada bila. Habis Allah ni macam mana? Dia sedia. Ada dia sedia. Terang cakap begitu, nanti besar dia faham. Maknanya dia tak macam makhluk. Makhluk ni adanya benda-benda lain seperti makhluk. Makhluk ni dia ada tapi dia diadakan. Dia wujud tapi dia diwujudkan. Lagi, sekali lagi patah ni. Biar sampai muntah. Tahu. Moga dapat faham, lebih faham. Hakikat wujudnya Allah Ta'ala itu ialah tanpa bersebab. Tanpa sebab. Apa maksud tanpa sebab? Kalau makhluk sebab apa? Wujud makhluk bersebab. Seperti lahirnya bayi daripada perkahwinan atau daripada pertubuhan. Walaupun Allah berhak menjadikan perempuan itu mengandung tanpa suami. Seperti dijadikan Siti Maryam mengandung pada
Nabi Isa alaihissalam. Okey, sambil salin kena pandai sambil dengar. Mesti cakap sikitlah. Sambil salin sambil dengar. Tengok salin tapi otak dengar. Mata salin, mata pandang salin. Tapi otak dengar penjelasan. Begitulah orang belajar. Begitulah. Kena cekal lah. Kena cekap sikit Apa lagi? Ahli sunnah wal jamaah meyakini bukan sebab bau akibat. Bukan sebab sakit itu mati. Bukan. Sebab ada orang mati tak sakit pun ada. Faham Bukan sebab ubat itu sembuh. Ada yang tak makan ubat pun sembuh. Ada yang makan ubat pun tak sembuh. Allah dah tunjuk dah depan mata kita. Bukan sebab belajar itu pandai. Ada orang belajar tak pandai-pandai. Ada orang belajar tak pandai-pandai. Tak reti-reti. Bukan orang grup ni okey. Grup ni jawab tak ada masalah dia. Tapi bila jawab tutup suara lah. Nanti riak Ustaz. Tutup suara baru jawab. Yang dilahirkan hanyalah sebab tapi bukan sebab bau bekas. Ni ahli sunnah wal jamaah ni dia kena gini lah. Tapi kena lahirkan sebab. Tapi bukan sebab bau bekas. Bukan sebab beranak itu dapat anak dengan bersubuh. Bukan. Ada orang kahwin lama tak dapat anak. Ada orang kahwin malam pertama dia bersubuh, dia dah bunting. Orang panggil bunting apa? Pelamin. Habis orang dulu kahwin tak ada pelamin, bunting apa? Betul apa tak nenek kita kahwin ada pelamin apa tak? Ada tak pelamin? Ada pelamin ke? Ada dia panggil bunting pelamin ni. Kenapa dia panggil bunting kan? Buntingnya kerbau. Ada banyak panggil bunting patutnya mengandung pelamin ni. Panggil bunting pelamin ni. Buntingnya lembu. Okey. Dah ke belum? Aku dah tugas saya ni. Belum. Alamak, tak boleh. Lamanya saya ni. Abang nak tidak tentu dan jarang nulis. Dia sayang dia. Lepas dia lambat. Gua lagi lah pegang cangkul. Gua pegang pen tu perlahan. Patah pen tu. Meminta pegang cangkul dia. Pelan-pelan. 5 kali dongak saya tulis pun. Dia cepat. Dongak. Lupa ni apa tu? Haji Nasir okey lah. Dia takbir. Belia negara. Itu Ustaz yang panjang tu bagi masuk. KKR punya jaga supaya masuk. Ustaz yang panjang belakang kita undang masuk. Dah ke belum Aiman dah? Wah, bagus Aiman. Aiman kau jalan, Aiman kau tolong atuk-atuk. Dia tak nampak apa kau cakap, apa tak nampak tu. Terkelip. Okey. Ni fakta dia. Fakta dulu. Lepas tu nanti kita tengok pembahagian dia pula. Apa ni okey kot pelan-pelan Jangan risau lah Ustaz ni nampak ni tak faham tak apa. Don't worry. Nanti kita ulang-ulang pelan-pelan. Lama kita faham. Lama besok boleh ajar anak buah kumpul kat sini, ajar masalah. Kita belajar sifat 20. Okey, itulah bagus. Kita belajar dari kita. Itulah. Okey? Dah? Okey, kalau tak okey nanti minta kawan nak salin. Online ada online? Terus online tak? Kalau online? Okey. Ustaz. Wujud ada 3 bahagian. Dia nak memahami wujud lagi ni? Tak nampak, tak tukar slide.
Kejap. Kenapa dia selalu bila tukar dia tak ikut, man? Ha? Saya pun mungkin. Share. Window. Ni. Ha? Ha? Ni. Entire screen. Tak ada apa? Ustaz nanti buka nanti slide Ustaz ni je lah. Bukan ini. Lepas tu Ustaz Aswalik ni. Tak apa. Kita buat macam ni. Kita buat macam ni. Nanti kita share balik. Orang lain ni ada tak cakap? Ada Ustaz. Ustaz, ada lagi. InsyaAllah ada ni. Mana tak? Okay. So dia hang je sih. Dia macam hang buat tu ni. Ustaz. Itu Ustaz. Ini Rizdek punya ni punya apa? Wi-Fi. Kalau soal dia Ustaz. Ustaz Aziz. Sebab dia dah hang. Sudah hang dah. Oh, dia dah hang. Okay. Okay Ustaz. Ha? Boleh share. Okay, you are presenting. Okay. Keluar dah. Dah. Okay, dah. Okay. Wujud ada 3 bahagian. Salin. Tak kalau terot. Gua Abang Alim ikut aku 4 kelas steady je. Abang Alim kata Ustaz, 2 kelas lagi. On. Okay. Tak ada apa. 4 kelas. Diorang ni. Tapi aku takut bila bawa aku dia pun dia bunyi. Aduh. Nanti dulu ayam balik. Wujud hakiki. Hakiki ni wujud yang sebenar-benar wujud. Itu mana hakiki. Fakta dia. Wajibul wujud. Wajib kata Allah wujud. Dan wujud hakiki ni hanya pada Allah. Dialah yang sebenar wujud. Dan wajib akal kata Allah itu wujud. Itu nama dia wujud hakiki. Apa lagi wujud hakiki? Wujud hakiki ni dia tiada permulaan dan tiada kesudahan. Bila tiada permulaan, dia dipanggil apa? Sifat dia nama apa? Qidam. Bila Allah itu qidam, dia dipanggil qadim. Qidam, sifat dia qidam. Yang bersifat qidam dipanggil qadim. Apa dia tu? Tak ada mula. Tiada mula. Sedia. Tiada mula. Itu nama dia qidam. Dan tiada sudah. Nama dia tiada sudahan. Nama dia Baqa. Tiada kesudahan. Wujud yang tiada permulaan, tiada kesudahan. Nama dia wujud
Hakiki. Hakiki. You get me or not? Ha? Mak buat kena balik pun. Tolong ni. Ui, sawan telefon ni. Wah, kalau kat telefon, innalillah. Bila nak bumi kak? Itu dia kau. Innalillah, bila nak bumi kak? Aku dah risau. Yang udah ayam macam ni. Wah, orang yang cakap, telefon je. Aku tengah baca nanti yang bumi besok ke tak? Haji Nasir pun ada kat sini. Haji Nasir ada orang tunggu nanti. Ada orang tunggu, orang lain tunggu tak ada. Selain ada orang dua, siapa lagi ada? Ha? Ramai kan? Apa nak kata orang tengah baca, Allah wujud gila bakau? Tak, datang saja. Tak boleh. Oh, Ustaz nak pergi keluar. Aku dah suruh tampil dia tu lagi. Dia nak panggil gua juga. Gua baru nak panggil gua. Wujud gila bakau. Dia hari-hari lubang kubur tak faham macam mana tu. Tak tahu. Kadang-kadang aku nak belajar macam mana bakau. Kau nak mati, kau tunggu besok kau mati. Sian aku nak belajar tak dapat. Apa lagi? Ini tiada mula, dia bersifat hidam. Tiada sudah, tiada binasa, dia bersifat bakau. Bila ada sifat ni, nama zat itu adalah wujud hakiki. Apa kata wujud hakiki ni? Wujud yang sebenar-benar wujud. Kita ni bukan sebenar wujud. Kita ni apa? Diwujudkan. Sebenarnya tak wujud kita ni. Dulu guru kata, kita ni sebenarnya mayat. Allah yang wujudkan kita. Kita sebenarnya tak wujud. Sebenarnya tak wujud. Allah yang wujudkan kita. Jadi 1, 2, 3, 4 ni, wujud hakiki ni, yang kuning ni ciri-ciri dia. Tahu ciri-ciri dia? 1, 2, 3, 4 ni, dia merujuk kepada zat Allah. Ni, 1, 2, 3, 4, 5 ni. Apa makna hakiki? Hakiki tidak diciptakan. Apa makna wujud hakiki? Wajib wujud pada akal. Apa makna dia? Wujud dia qidam dan bakau. Apa makna dia? Wujud dia tak ada permulaan dan tak ada kesudahan. Apa makna dia? Inilah dia panggil wujud sebenar. Apa makna dia? Dia tidak diciptakan. Ini bahagian wujud yang kedua. Okey, ini dah faham belum? Yang ni dulu. Lepas tu nombor 2. Majali. Majali apa? Disandarkan. Wujud yang disandarkan. Apakah ciri-cirinya? 1. Ada permulaan dan ada kesudahan. Ini rasanya dia rujuk pasal apa ni? Makhluk. Angkat telefon, siapa tu? Anak telefon, mak, lapar mak nak makan. Angkat telefon, tak apa. Boleh jawab telefon tak apa. Tak tahu apa-apa kat rumah tu kan, angkat telefon. Ada permulaan dan ada kesudahan. Wujudnya disandarkan. Disandarkan. Lagi apa? Dinamakan ia, penerangan dia, wujud majali. Kerana wujudnya makhluk ni disandarkan kepada kudrat dan irada Allah. Kalau Allah tak wujudkan kudrat dia, Allah tak wujudkan irada dia, benda dia tak wujud dah. Tak wujud. Makhluk tak wujud. Allah tak wujudkan kita, tak wujud. Allah tak wujudkan orang ni, tak wujud. Kenapa? Dia sandar. Dia sandar. Wujud dia sandar kepada apa? Kepada kuasa dan kudrat Allah. Itu nama dia majali. Okey?
Bila dia sandar pada kuasa, maknanya sebelum ni dia tak ada. Bila sebelum ni tak ada, baru dia ada. Itu nama dia, sifat dia baru. Bila baru, dia bukan apa? Bukan. Bila baru bukan apa? Bukan kidam. Bila dia diciptakan, maknanya sebelum ni tak ada. Bila sebelum ni tak ada, dia baru. Bila baru dia bukan kidam, maknanya dia tiada bersifat kidam. Dan dia bila dia tidak bersifat kidam, dia juga tidak bersifat bakong. Itu makhluk. Adakah wajib akal kata dia mesti wujud? Makhluk. Adakah makhluk kata mesti wujud aku? Mesti wujud orang ni? Tidak. Kalau kata mesti, hukumnya apa? Harus wujud pada faham kan? Susah ke faham kan? Harus wujud pada akal. Ini nama harus wujud pada akal. Dan 1, 2, 3, 4 ni, 4 batang ni, dia rujuk kepada makhluk. Tadi tu dia rujuk pada zat Allah. Ini dirujuk pada makhluk. Pelan-pelan bayang pelan-pelan. Kalau tak faham, biar dulu. Nanti balikkan malam lepas barbecue apa? Babi beratur. Lepas barbecue, nanti tengok balik, baca balik. Okey, dah dapat lagi tak apa. Nanti tengok rakaman. Ada rakaman surau KKR. Buka balik. Dengar balik. Okey, dapat sikit. Sikit apa? Dapat sikit. Nanti belajar lagi. Orang lain ke belajar, ulangan saya ke belajar. Dapat sikit lagi. Begitulah. Begitulah cara dia. Nombor 3. Wujud apa? Aridi atau aradi. Aridi. Aridi ni apa? Baru. Mendatang. Yang ni hakiki, tiada permulaan, tiada kesudahan. Ini majazi, ada permulaan, ada kesudahan. Satu lagi, ada permulaan, tiada kesudahan. Ni, itu nama dia Aridi. Ain Razat. Aridi. Dia rujuk pada apa? Zat arat al-wujud. Maknanya, benda yang dikekalkan oleh kewujudan dia. Dia tak ada, Allah adakan. Lepas tu dia dikekalkan. Faham? Contoh ni ada 10 perkara. Nanti kita tengok tempat lain, 10 perkara. Apa dia? Surga, neraka, aras, kursi. Lagi apa? Jasad para rasul, jasad para nabi. Itu semua 10 lah. Lauh mahfuz, kalam. Okey, faham tak pembahagian wujud ni? Boleh faham kan? Dia pegang satu formula je. Wujud hakiki. Siapa? Allah. Apa sifat? Tak ada permulaan, tak ada apa akhiran. Tak ada kesudahan. Tak ada kesudahan. Pegang tu. Wujud hakiki apa? Dia bersifat kidam, dia bersifat bakar. Apa makna kidam? Dia tak ada permulaan. Apa makna dia? Dia tidak ada orang siapa kuasa apa saja yang ciptakan dia. Kenapa? Dia memang sedia ada.
Dia tiada binasa. Kenapa? Dia bakar. Ini mana wujud sebenar. Bila mana wujud sebenar, nama dia apa? Nama dia wujud hakiki. Maka pada hukum akal, wajib kita kata Allah ni wujud hakiki. Pening ke tak pening? Boleh InsyaAllah boleh. Lepas tu majazi. Majazi apa? Disadarkan. Apa? Makhluk. Apa ciri dia? Dia tak ada kedam, tak ada baku. Maknanya dia baru. Dia mencapai binasa. Dia ada kesalahan. Kenapa namanya majazi? Majazi ni sandaran. Wujud yang bersandarkan sesuatu. Apa sandaran dia? Kudrat dan iradah Allah. Siapa tu? Makhluk. Lepas tu ada wujud lagi nama apa? Ariji. Ariji makna apa? Benda yang wujud baru dan mendatang. Ada hukum baru dia apa? Dia asal dia tak ada permulaan, dia ada binasa. Tapi Allah yang datangkan pada dia, Allah yang kekalkan dia untuk dia tak ada binasa. Tapi dia ada permulaan. Contoh, surga, neraka, Lauh Mahfuz, kalam, roh para syuhada, roh para nabi, kursi, arash. Bukan besar. Betul tak? Nak kata betul tidak? Tu tak besar kan? Wow aku sampai gali kubur. Tanya Nasir. Bincang-bincang. Apa wujud pertama? Belajar. Tapi kaki tengok Benda dengan kaki Tanya Nasir kan kaki pula bercampur. Apa dia? Dia bincang apa dia? Wujud pertama. Dia belajar kat PD. Kau salin kemain salin ni apa dia? Haji Nasir jawab. Alah, wujud hakiki. Wujud hakiki apa? Dia kidam, dia bakar. Kidam apa dia? Kidam sedia. Maknanya apa? Allah tak ada permulaan. Tanya dia campur sama orang. Bincang. Cantik. Ilmu itu hidup apabila apa kata depan dia? Ilmu itu hidup apabila muzakarahkan. Tak mau cerita minum ais pun tak murah. Cuba dalam bisa kubur tu tanya. Kita ni apa? Apa kita ni? Awak jawab, kita ni, wujud kita ni, wujud majazi. Aduh Kalau dengar macam tu menangis ahli kubur. Betul? Orang kubur menangis Kenapa aku tak baca masyarakat? Kita ni ada nasib wujud majazi. Majazi ni apa? Sandaran. Kita ni wujud disandarkan oleh kuasa dan kudrat. Haji Nasir buat tanya, kuasa apa? Kudrat. Iradat apa? Kehendak. Lawannya apa? Tergagal. Kuasa lawannya apa? Lemah. Ini macam lepas ni pergi pula bentung. Gua tanya, belajar apa Ustaz? Sifat 20. Gua ada hal lah. Belajar ni? Sifat 20. Ada hal lah. Belajar lain boleh lah. Agak tanya ke kau. Betul kan? Paling nanti berjalan paling dia tanya dengan orang paling penting. Kita ni, rambut ni wujud apa? Apa paling ni lain macam macam DPG ni. Paling penting jangkut Haji Nasir tu, paling tanya Haji Nasir. Kita ni wujud apa Haji Nasir? Nanti abang gunting abang kumulakan kita. Jadi bila dimuzakarahkan, Abang Razak tanya, Abang Razak panggil JK, tanya, La ilaha illallah. Mana Nabi, mana isbat tanya. Terlompong tak jawab. Betul tak? Okey.
Akli apa? Akal. Oh jangan. Okey. Ada faham? Ya. Dalam rukuk boleh pusing tak? Kau panjang kau pusing balik jam tu? Bagi jiwa senang. Cepatlah. Dalam syair disebut, dan kita tahu disebut ni, syair. Dan pada setiap sesuatu ada baginya tanda yang menunjuk atas keesaannya. Ini syair tauhid lah. Dalil akli adalah dalil akal. Okay, nanti kita pergi satu Okay. Ini bawah ni nanti jangan kata banyak salin. Jangan nak pusing. Cakap tu di depan tu. Sikit je Ustaz. Banyak-banyak kalau salin. Apa Ustaz sikit-sikit buat? Okey. Ini dalil apa di bawah ni? Kenapa dia jadi gitu? Tak apalah. Tak apa. Saya nak tunjuk ni. Ni satu ni dua. Man, kau pandai pakai Excel tak Man? Excel boleh pakai? Boleh pakai? Besok kuliah subuh, nanti pakcik cakap, kau tak boleh. Boleh. Nanti pakcik ajar orang ramah apa nak cakap. Kau kena tulis. Kau tulis je. Lepas slide, keluar online. Pakcik cakap, okey, Man tulis. Tulis. Kau tulis, kau tak tulis. Pakcik tak tulis, kau tulis. Besok kuliah subuh tu. Pakcik tak ada suruh dia orang kau tulis laju. Tembus je. Itu tembus. Tangan dia senangkut. Dia suruh kau hingga lagi kau lembut di tangan kau. Tangan keras tu. Tekan A, tekan S, tekan A, tekan S. Okey. Baca lagi dulu ni. Baca ni dulu Dalil akli, dalil akal. Ini dia. Tak nampak? Orang tak nampak? Kenapa orang yang suara tak dengar cakap? Nampak Ustaz. Ada Ustaz. Nampak slide tak? Dah nampak dah. Salin tak? Saya nampak dah. Tak nampak Ustaz. Salin tidak? Nampak Ustaz. Nak tengok juga siapa datang online ni. 96. Ramai juga. 60 orang dalam dewan. Kak Ina pun. Kak Ina jangan ada fikir. You make me scared, you know. Yang sini pun bukan online juga. Online dah ramai. Okey, senang tulis okey lah. Mata tak nampak Faham. Okey. Ini dalil akal Salin perlahan tau. Salin dengan rasa passion. Salin dengan menghayati Tadi dalam cerita saya cakap dengan rumah saya, ada pasal nasyid tu. Nasyid tu main piano. Saya kat rumah saya, kalau bagi piano ke abang seminggu, abang boleh buat lagu ni. Sebab apa? I have a passion. Macam mana je passion tu? P-A-S-L-I-I-O-N. Kalau I have a patient, P-A-T-I-E-N-T, itu pesakit COVID. Betul tak? I have a patient. Betul. Jangan cakap Aiman, patient. Kalau pesakit, cakap ada? Patient juga. Patient. Kalau patient yang lagi tu I have patient. Patient apa? Ada perasaan.
Kebolehan. Kebolehan. Kehendak. Amboi, kudrat iradat. Passion. I have passion. Dekat orang saya, kalau bagi saya piano, saya boleh suka lagu ni. I have passion. Okey. Kewujudan Allah dapat didalilkan pada akal dengan adanya semua makhluk. Ni adanya semua makhluk ini mendalilkan pada akal tentang wujudnya dia. Macam mana dulu zaman Imam Hasan Al-Basri, ada orang lelaki jumpa dia. Jumpa dia dekat Syria. Dia kata Allah itu tak ada. Dia datang tu, dia cakap tu dia naik unta. Kali unta tu berak, dia tanya dengan orang ni taik ni ada? Ada. Mana datang taik unta ni? Sebab ada unta, dia kata. Dia kata taik unta ada pun sebab ada unta. Jadi dunia ni ada sebab ada Allah. Dia kata ya juga kita. Itu. Jadi kita kena bersaksi ya. Bersaksi apa? Wujudnya Allah ni bila kita melihat alam ni ada. Jadi dalil kata Allah wujud ni bila adanya alam ni. Alam ni apa? Apa-apa selain Allah ialah alam. Adanya diri kita, adanya pokok kayu, adanya pasir, adanya laut, adanya matahari. Ada dalam apa? Adanya Allah. Okey. Mustahil terjadi dengan sendiri. Akal tak boleh kata sendiri. Akal tak boleh kata kain unta ni dia datang sendiri. Tanpa unta tak boleh pakai. Saya dulu pergi kat Bukit Bintang. Bukit Bintang Terengganu. Bila dia tinggi, bukit ni memang terkenal. Kita memang tahu bukit ni banyak gajah. Kalau naik, baik dia baru jumpa besar-besar ni. Lepas tu jumpa tapak kaki ni besar-besar ni, kami turun balik. Takut. Biar besok pergi pun tak apa. Takut dia mengamuk, dia cedera kita lah. Tengok tapak pun takut. Betul takut. Tapak dia duduk kat badan besar. Bila ada tapak gajah, maknanya ada gajah. Itu akal kata begitu. Bila ada tapak gajah, maknanya ada gajah. Tadi mihun ni kuning penuh. Kuah ada penuh. Kali kuah ada surut, mesti ada orang makan. Betul? Mesti ada orang makan. Sama lah, bila ada naik unta, mesti ada unta. Itu pada benda-benda asas. Bila ada alam, mesti ada pencipta. Akal kan kata gitu. Jadi dalil akal tu, dia kalau akal tu waras, dia akan fikir gitu. Ini akal apa nama ni? Akal nurani. Kalau akal yang dibaluti dengan kejahilan, dibaluti dengan kekafiran, dibaluti dengan syaitan, jangan fikir gitu. Itu yang jadi dia orang tak faham agama, orang tak apa, kata Tuhan tak ada, ni banyak yang ada lah, di Malaysia pun ramai ada. Tapi kebanyakan ni bukan bangsa kita lah. Itu boleh syukur lah. Kebanyakan bangsa kita ni jahat dia akan kata Tuhan tu ada. Jahat dia lah. Atau penyamun-penyamun ke, orang jahat ke, dia akan kata Allah tu ada. Jika Allah Ta'ala tiada, maka semua makhluk tiada kerana Allah Ta'ala alam ciptakan semua makhluk. Artinya, wujudnya makhluk ini adalah dalil pada akal mengatakan wujudnya Allah. Inilah kita tahu macam ini. Dalil nakli. Dalil nakli ada dalil yang ambil daripada apa? Quran, hadis, dan hadis Quran. Pendapat para ulama yang muktabar. Kak Ina nak bagi ke? Kak Ina ada? Tadi nampak suara, lepas tu tengok muka menyuruh-nyuruh belakang orang pun tak nampak lagi. Nak dengar lah. Alamak, air. Jap. Baru nak tengah.
Ini salin aja. Salin surah Az-Zariyat ayat 23. Salin lagi yang bawah tu surah Al-Baqarah ayat 164. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samai mimma wa ahya bil ardi ba'da mautiha wa fasfiha min kulli dabbatin wa tasrif bil riyahi was sahabil musahharati bainas samai wal ardi la ya'til liqaumi ya'qilun. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, bertukar malam dan siang, kapal-kapal berlayar di laut, membawa benda-benda menampak pada manusia. Demikian juga air hujan yang Allah turunkan di langit. Lalu Allah hidupkan dengannya air hujan tumbuh-tumbuhan di bumi dan selamatinya. Serta ia biarkan padanya bagai jenis binatang. Demikian juga peredaran angin dan awan yang tunduk pada kuasaan Allah, terapung-apung di langit dan dengan bumi. Awan. Sesungguhnya itu tanda-tanda wujudnya Allah bagi kaum yang mahu menggunakan akal berfikir. Kita keluar, kita tengok hujan, kita kata, Ya Allah, Engkau wujud, Engkau turunkan hujan. Tengok langit terapung, Engkau nyampungkan hujan. Itu hati dia dikatakan sentiasa bersama Tuhannya. Orang yang hati sentiasa bersama Tuhannya, itulah dikatakan sifat apa? Mukmin yang Sejati. bertakwa. Hati dia sentiasa dengan Tuhannya. Tu ni. Apa dah situ Inilah sifat mukmin yang bertakwa dan jiwanya sentiasa dengan Tuhannya. Man, kau pernah dengar man? Jarang dengar. Pernah dengar? Pernah dengar? Marilah bersama kita menghayati sifat yang terpuji lagi diredai. Kan? Apa nasib lagi? Buku. Inilah sifat mukmin yang bertakwa dan jiwanya sentiasa dengan Tuhannya. Ujian datang terasa didikannya, tarbiyah Allah secara terusnya. Apa terjadi pada dirinya, itulah takdir Tuhan yang azali. Sepenuh hati rela menerima, Ya Allah Tuhan yang pengasih. Waduh, orang bagi lirik. Ujian datang terasa didikannya, tarbiyah Allah secara terusnya. Apa terjadi pada dirinya, itulah takdir Tuhan yang azali. Sepenuh hati reda menerima, Ya Allah Tuhan yang pengasih. Itu dia orang tu bertakwa ni. Apa pun reda menerima. Apa pun reda menerima. Kenapa? Itulah takdir Tuhan sejak azali. Ni kita belajar tauhid ni. Allah suruh kita tengok binatang membiak, peredaran angin, awan yang tunduk bawah kuasanya, kapal-kapal yang terapung-rapung, awan yang terapung-rapung langit dan bumi. Semua itu tanda wujudnya Allah bagi kaum yang mahu yaqilun, berfikir. Di kaum yang yaqilun. Lepas tu kena fikir lah. Atau pergi laut kan, tengok ada kapal, tengok ada ni, tengok ada tu, tengok laut berombak. Ya Allah, ini kejadian kau. Tu jiwa ni sentiasa dengan Tuhan. Tengok apa ingat Tuhan, tengok apa ingat Tuhan, tengok apa ingat Tuhan. Okey, kita berhenti. Nanti sambung. Wah, ni sambung balik. Salbiyah. Tadi nafsiyah. Okey, kita lihat 6.30. Maghrib kita pergi masjid. Nah. Boleh. 7 suku kita kumpul dekat lobi. Mana lobi? Ada lobi kumpul kat lobi. 7.15
sharp, bukan tumpul. 7-15 kita kumpul. Siapa ada, tak ada, kita jalan. InsyaAllah, saya cuci buku saya ada. Kalau tak ada, jalan. Jom pergi ke mana? Bukan kat Seremban tau. Ni keluar ni, Amalim keluar, lintas, kiri. Okey. Bawa sejadah, dia macam SOP juga, bawa sejadah. Orang perempuan boleh sembahyang kat surau ke, makan-makan nak jemaah ke, atau sembahyang kat bilik ke, apalah. Okey. 8 o'clock sharp. Everybody must be here. Understand me? Yes, sir. Jadi dapat merasa kawan-kawan nak itu sian nak tahu kawan. Left kiri, left kanan. Ready? Alhamdulillah. Bukan kawan pukul ada lihat. Kau boleh tengah ada foto kawan tu. Saya sampai pukul 12.20 saya lalu di pukul. Awak tapi budak-budak muka experience lah, budak-budak lepas sekolah. Budak muda semua. Kawan tahu tak? Private. Punya yang 6 bulan. Okey. Cukup. Please meet be here at 8. Kita akan belajar sampai 8:45. Lepas tu kita sembahyang Isyak, kita pergi masjid. Azan dengar, kita pergi masjid. Balik kita makan. Besok sambung kuliah subuh. Tak belajar ni. Kuliah subuh belajar lain. Tauhid tak belajar kuliah subuh. Tauhid belajar lain. Besok saya cakaplah belajar apa. Tapi lepas 9 kita belajar saya balik. Itulah. Ikut jadual lah. Ikut jadual yang kita bagi tu. Kuliah subuh kat sini ke Diana? Boleh buat kat sini? Boleh Okey. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aku maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.